Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini untuk subjek sirah. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran yang lalu kita telah menghuraikan perkembangan Islam dari sudut akidah. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan menyentuh berkenaan perkembangan Islam dari sudut ibadah. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk perkembangan Islam dari sudut ibadah. Pada minggu yang lalu Ustaz telah menghuraikan perkembangan Islam dari sudut akidah. Jadi insyaAllah Ustaz harap murid-murid dapat ingat tentang tajuk-tajuk yang dikemukakan pada minggu yang lalu. Ya, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah murid-murid boleh buka buku ibadah muka surat 8. Muka surat 8. Okay, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membincangkan tajuk perkembangan Islam dari sudut ibadah. Ustaz akan baca satu persatu mengikut buku teks sukatan yang diberikan kepada kita untuk memudahkan pelajar-pelajar yang masih kurang menguasai penguasaan Jawi. Kita tengok tajuk ibadah. Kita tengok apa itu ibadah. Ibadah merupakan kepatuhan seseorang hamba terhadap penciptanya dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Kita tengok sekali lagi. Ibadah merupakan kepatuhan seseorang hamba terhadap penciptanya dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Antara matlamat ibadah adalah untuk membuktikan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda kesyukuran seseorang hamba terhadap penciptanya. Okey, jadi kita tengok maksud ibadah ni adalah ibadah ni kita patuh dan tunduk kepada pencipta. Pencipta kita siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Okay, matlamat kita melakukan ibadah adalah untuk kita membuktikan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda syukur, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptanya. Itu adalah maksud ibadah. Kalau kata ada datang soalan, apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Inilah antara jawapan yang boleh kita berikan. Okey, murid-murid, perhatikan dalam bulatan hijau. Ibadah yang wajib kepada kita antaranya adalah ibadah solat. Ibadah solat adalah ibadah yang wajib ke atas tiap-tiap orang Islam yang sudah baligh. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlu melakukan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 5 waktu untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perbuatan solat ni perlulah kita jaga, terutamanya kita sebagai orang Islam yang masih menuntut ilmu. Kita perlu belajar hari demi hari untuk kita mengetahui tentang solat. Jadi kita akan tengok sedikit penerangan ibadah solat tu apa dia. Okay, jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan lebih mengetahui lagi selepas ini. Ibadah solat merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadah. Jadi kita telah maklum akan perkara ni bahawasanya ibadat solat ni adalah merupakan ibadat yang kedua selepas kita mengucap dua kalimah syahadah. Jadi bagi orang kafir yang ingin memeluk Islam, maka perkara yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengucap dua kalimah syahadah. Sebab itulah dua kalimah syahadah diletakkan untuk rukun yang pertama. Untuk rukun yang kedua adalah solat. Kita baca sekali lagi, ibadat solat merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadah. Selepas kita mengucap dua kalimah, solat itu sangat penting sehingga disifatkan sebagai tiang agama. Kita tengok solat yang kita lakukan diumpamakan oleh baginda Nabi SAW sebagai tiang agama. Kalau kita tengok, untuk kita dirikan tiang rumah, sekiranya rumah tidak ada tiang, maka rumah tidak akan dapat dibina. Begitulah solat. Solat adalah tiang agama. Jadi kalau kita tidak solat, maka kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu hadis, as-salatu imadud dini, faman aqamaha faqad aqama ad-dina, faman tarakaha faqad hadama ad-dina. Sekali lagi Ustaz baca dalam petak yang hijau tu. As-salatu imadud dini, faman aqamaha faqad aqama ad-dina, faman tarakaha faqad hadama ad-dina. Maksudnya, kita tengok maksud dia dalam kotak yang merah. Solat itu tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Jadi ini maksud daripada hadis Nabi SAW. Jadi siapa-siapa yang mendirikan solat, maka dia telah mendirikan agama dia. Jadi siapa yang tak melakukan solat, maka dia telah meruntuhkan agama dia. Jadi meninggalkan solat adalah satu dosa yang besar yang perlu kita tanggung jika kita tidak melaksanakan solat. Jadi kita selaku pelajar, kita berazam untuk kita tidak akan tinggal lagi solat selepas ini. Boleh murid-murid semua, no? Jadi kita sambung lagi. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dalam kotak yang merah tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan solat. Waktu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan solat? Jawapannya dalam kotak yang warna hijau tu. Pada 27 Rajab tahun ke-12 kenabian di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW, Nabi kita ni, dia terima solat pada 27 Rajab tahun ke-12 kenabian di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kita tengok solat, kita ingat balik peristiwa Isra' Mi'raj, bagaimana Nabi SAW menerima taklifan solat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
kita tengok pada asalnya bilangan solat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW adalah sebanyak berapa? Sebanyak 50 waktu. Sebanyak 50 waktu. Jadi begitu banyaklah. Namun ia telah dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Jadi asalnya Nabi terima solat ni yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 50 waktu. Jadi telah dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu. Okay, kalau kita tengok solat 5 waktu yang kita tunaikan bersamaan dengan 50 waktu. Walaupun kita solat hanya 5 waktu, tetapi ia bersamaan dengan 50 waktu. Okay, kita tengok sedikit info berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Okay, jadi kalau kita tengok Nabi SAW dalam Isra' Mi'raj, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW bertemu dengan beberapa orang Nabi Allah alaihimussalatu wassalam. Nabi jumpa antaranya 7 orang Nabi yang Nabi jumpa. Kita tengok yang pertama, di langit yang pertama, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama. Okay, di langit yang kedua, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi berjumpa dengan Nabi Yahya alaihissalam. Kita tengok pada langit yang ketiga. Langit yang ketiga, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada langit yang keempat, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Okay, langit yang kelima, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Yang keenam, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh, yang terakhir, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini di antara ketujuh orang Nabi-Nabi yang terdahulu yang telah Nabi SAW telah jumpa mereka di langit yang pertama sehinggalah langit yang ketujuh. Okay, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita melakukan solat, sebelum kita melakukan solat, kita akan dengar orang akan melaungkan azan menandakan masuk waktu solat. Jadi kalau kita tengok azan, kita akan melihat sedikit apakah pengertian azan. Azan adalah satu lafaz khusus yang dilaungkan sebagai tanda untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Jadi azan disyariatkan adalah untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Sebab itulah kalau kita tengok di masjid-masjid, apabila masuknya waktu solat fardu, maka muazzin akan melaungkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu. Azan mula disyariatkan pada tahun pertama Hijrah. Pada tahun pertama Hijrah. Kita tengok dalam bulatan tu, pada tahun pertama Hijrah selepas Rasulullah SAW membina masjid. Selepas Nabi SAW membina masjid. Okey. Azan mula disyariatkan pada tahun pertama Hijrah selepas Rasulullah SAW membina masjid. Okey, di sini ada persoalan yang kita tengok dalam kertas-kertas soalan Pak Isa akan ada ni.
Bilakah azan mula disyariatkan? Soalannya lebih kurang macam tu. Bilakah azan mula disyariatkan? Jawapannya pada tahun pertama hijrah selepas Rasulullah SAW membina masjid. Itu adalah syariat yang diturunkan ataupun syariat azan. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan baca lagi. Sebelum azan dipilih sebagai cara untuk memberitahu umat Islam bahawa telah masuknya waktu solat, pelbagai cadangan telah disuarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita tengok dalam perenggan yang merah tu, dia nak cerita dekat kita sebelum azan disyariatkan, banyaklah cadangan yang para sahabat mengemukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dekat bawah tu, antara cadangan para sahabat ialah meniup trompet. Ni antara cadangan para sahabat. Ada yang mencadangkan untuk menyalakan api. Dan yang terakhir sekali adalah membunyikan loceng. Ni antara cadangan para sahabat kepada Nabi SAW. Di sini dia bagi antaranya meniup trompet. Menyalakan api. Dan yang terakhir membunyikan loceng. Cadangan melaungkan azan telah diterima oleh Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Zaid al-Ansari. Okey, jadi seorang sahabat Nabi SAW telah mencadangkan kepada Nabi SAW untuk melaungkan azan. Siapakah sahabat tersebut? Jawapannya adalah Abdullah bin Zaid al-Ansari. Sekali lagi Ustaz sebut, sahabat yang mencadangkan kepada Nabi SAW untuk melaungkan azan adalah Abdullah bin Zaid al-Ansari. Kita kata beliau memberitahu baginda tentang mimpinya didatangi seorang yang mengajar azan. Jadi sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Zaid al-Ansari ini, ketika mana dia tidur, dia mimpi telah datang kepada dia seseorang yang mengajarkannya azan. Dalam mimpi itu ada orang mai dekat dia untuk ajak dia azan. Lalu Nabi SAW Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Zaid al-Ansari mengajar Bilal bin Rabah tentang lafaz tersebut. Okey, jadi Nabi SAW ketika mana mendengar Abdullah bin Zaid al-Ansari ni mimpi, Nabi SAW terima cadangan tersebut dan minta supaya Abdullah bin Zaid al-Ansari ni mengajar Bilal bin Rabah tentang lafaz azan tersebut, tentang lafaz azan yang telah dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid ni, supaya dia mengajar Bilal bin Rabah. Okey. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW telah memerintahkan Bilal bin Rabah melakukan azan zuhur. Azan zuhur di atas Kaabah. Di atas Kaabah. Okey, jadi semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi SAW memerintahkan Bilal bin Rabah supaya melakukan azan zuhur. Jadi azan yang pertama dilakukan adalah azan zuhur di atas Kaabah. Nabi memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk azan zuhur. Jadi itulah sedikit penerangan tentang azan dan sejarah berkaitan dengan azan. Okay, jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan terus kepada
rukun Islam yang ketiga. Okey, yang pertama kita ingat mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua solat 5 waktu. Yang ketiga adalah puasa. Jadi sekarang kita tengok dah masuk bulan Rejab. Sya'ban, Ramadan. Tak lama lagi kita akan menyambut kedatangan Ramadan yang berkat, yang mana apabila masuknya kita dalam bulan Ramadan, doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadat kita akan menjadi lipat kali ganda. Allah beri ganjaran kepada ibadah yang kita telah lakukan. Okey, jadi kita tengok sedikit apakah itu puasa. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok apakah pengertian, apakah maksud puasa. Okey. Maksud puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini antara maksud puasa tu. Sekali lagi saya baca. Maksud puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa mula difardukan ke atas umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Puasa difardukan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Okey, kalau kita tengok yang solat tadi difardukan pada tahun pertama Hijrah. Manakala puasa pula difardukan ke atas umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Okey, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah puasa adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan sahaja diwajibkan ke atas umat Rasulullah SAW, tetapi ia juga telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi ibadah puasa bukan sahaja difardukan kepada umat Nabi SAW, ibadah puasa juga difardukan kepada umat-umat sebelum Nabi SAW. Jadi umat-umat Nabi yang terdahulu juga mereka berpuasa. Berpuasa menandakan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sedikit firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalil daripada Al-Quran yang mewajibkan kita untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebagai umat Islam yang mukmin, kita perlu berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi murid-murid yang tak pernah puasa, insya-Allah Ustaz harap Ramadan kali ini murid-murid dapat berpuasa dengan penuh. Jadi dengan puasalah menandakan kita ni adalah sebagai seorang Islam, sebab puasa termasuk salah satu daripada rukun Islam yang 5.
Okay, kalau kita tengok dalam peristiwa dalam bulan Ramadan ni, banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku. Okay, kita tengok dalam peta yang merah tu, terdapat beberapa peristiwa berlaku pada bulan Ramadan seperti nuzulul Quran dan peperangan Badar yang telah mencatat kemenangan besar kepada tentera Islam. Jadi dalam bulan Ramadan ni dinyatakan dalam buku kita ni dua peristiwa. Apa dia? Peristiwa nuzulul Quran dan peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pertolongan kepada tentera Badar. Sebab apa? Sebab pengharapan mereka yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada mereka dalam bulan Ramadan. Jadi kita tidak ada alasan lah untuk kita tidak berpuasa, sebab zaman Nabi SAW pun mereka berpuasa walaupun dalam keadaan berperang. Okey. Hal ini dapat dijadikan panduan dan sebagai motivasi kepada umat Islam bahawa puasa bukanlah alasan untuk tidak beribadah dan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita tidak boleh memberi alasan untuk kita tidak berpuasa, sebab zaman Nabi SAW pun mereka berpuasa dalam keadaan berperang. Mudah-mudahan ia menjadi motivasi kepada kita, dan kita selaku murid, kita berusaha untuk kita berpuasa penuh pada bulan Ramadan akan datang. Okay, jadi selesai sudah untuk perbincangan kita tentang puasa. Kita akan masuk rukun yang seterusnya adalah zakat. Okay, kita tengok zakat. Apa itu zakat? Okay, zakat, kita tengok apa itu zakat. Pertama adalah zakat adalah satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat Islam. Zakat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Islam. Okey, kita tengok apa maksud dia. Okey, zakat bermaksud mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan yang tertentu. Okey. Apa itu zakat? Zakat bermaksud mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan yang tertentu. Ia merupakan salah satu bukti keadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya, kerana zakat dapat meringankan beban golongan yang memerlukan. Jadi apabila harta kita sampai tahap kita perlu mengeluarkan zakat, maka wajib kepada kita untuk kita mengeluarkan zakat kepada golongan yang tertentu. Dalil kewajipan wajib kita menunaikan zakat daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Surah Al-Baqarah ayat 110. Ini dalil mengatakan bahawa kita wajib mengeluarkan zakat. Maksudnya, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Ini perkara yang wajib untuk seseorang yang telah cukup hartanya perlu mengeluarkan zakat, maka dia perlu mengeluarkan, wajib ke atas dia mengeluarkan zakat. Zakat, ibadah zakat mula difardukan pada tahun kedua Hijrah. Zakat difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Zakat dapat mengikis sifat sombong dalam diri kita.
sekali lagi. Zakat dapat mengikis sifat sombong dalam diri kita, serta dapat mendidik hati supaya tidak takabur. Jadi zakat dapat mengikis sifat sombong dalam diri kita, supaya kita dapat mendidik diri kita supaya kita tidak sombong, tidak takabur. Kerana harta yang kita dapat, sumber yang kita dapat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat memandang serius akan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah ibadah zakat. Jadi Nabi SAW tekan kepada umat Islam supaya keluarkan zakat jika harta kita cukup, ataupun harta kita cukup dan mewajibkan kita untuk membayar zakat. Pada zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar selepas kewafatan Rasulullah SAW, terdapat golongan yang ingkar membayar zakat. Kalau kita tengok pada zaman Saidina Abu Bakar, terdapat golongan yang ingkar untuk membayar zakat. Jadi pada zaman Saidina Umar ni, pada zaman Saidina Abu Bakar, ada orang yang tidak mahu membayar zakat. Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah mengambil tindakan memerangi mereka sehingga mereka kembali mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Bakar mengambil tindakan yang tegas dengan memerangi mereka yang tidak mahu membayar zakat, dan supaya mereka kembali mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesai sudah tajuk zakat kita pada hari ini. Kita akan masuk seterusnya kepada rukun Islam yang terakhir, iaitu menunaikan fardu haji. Ibadah haji, tengok ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan mula difardukan ke atas umat Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi ibadat haji ini difardukan kepada kita pada tahun ke-9 Hijrah. Itu adalah ibadat haji. Kita tengok sedikit dalil wajibnya kita menunaikan fardu haji. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu siapa yang mampu sampai kepadanya, dan siapa yang kufur ingkar akan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu apapun daripada sekalian makhluk. Ini adalah dalil ataupun ayat Al-Quran yang mewajibkan kita untuk melaksanakan fardu haji. Melalui ibadat haji, melalui ibadah haji, umat Islam dari seluruh dunia dapat berkumpul di satu tempat dan berkenal-kenalan antara satu sama lain, serta dapat bertukar pendapat demi kemaslahatan umat dan agama Islam. Melalui ibadah haji ini kita dapat
berkumpul, kenal mengenal antara satu sama lain. Umat Islam yang bangsa lain kita boleh kenal supaya apa? Supaya ataupun kita bertukar pendapat demi kemaslahatan umat Islam, umat dan agama Islam. Itu apabila kita melakukan haji, kita dapat kenal antara satu sama lain. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah untuk pelajaran kita pada hari ini selesai. Untuk tajuk perkembangan agama Islam. Okay, selesai sudah untuk tajuk kita iaitu ibadah. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Dua poin perkembangan Islam dari sudut akidah selesai. Yang kedua surah ibadah. InsyaAllah kita akan masuk pula untuk tajuk kanun ataupun perundungan Islam. Jadi setakat itu dulu daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan bersambung lagi supaya kita dapat menerima ilmu, memahami ilmu, dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala campak kepada kita kefahaman dalam ilmu. Jadi alhamdulillah, insya-Allah Ustaz ataupun Ustaz sudahi pelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.